Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita Sabilul Muhtadin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabilul Muhtadin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita nak sambung lagi bab akikah, tak habis lagi dah. Akikah berbeza dengan korban dalam beberapa masalah. Di antaranya tidak wajib menyedekahkan dagingnya mentah. Jadi korban ni wajib semua sekali. Bukan wajib sebahagiannya kena sedekah. Tak sedekah tak jadi korban lah. Yang berbeza dengan korban boleh korban ni wajib lah kena beri sebahagiannya. Boleh dihadiahkan. Jadi kalau akikah ni kan boleh dihadiahkan kepada orang mampu dan menjadi miliknya. Dan boleh tak mesti beri orang miskin, orang kaya pun tak apa dah. Dan boleh dijual dan sebagainya dah. Boleh berlaku dah. Sebagainya. Akikah itu bukan untuk jamuan umum yang berbeza dengan korban. Ya korban ni umum lah. Jamuan umum dah. Jadi tak wajib sedekah dagingnya mentah tu, tidak. Ya moleknya sebenarnya. Akikahnya molek masuk dulu lah. Kalau kira dah masuk dah. Dan sebenarnya korban pun gitu juga. Istilah masalahnya perbincangan ni kalau masuk dah. Kalau masuk untuk orang kafir ni. Bi mentah tak boleh dah. Hak masuk ni adakah tak boleh masuk kafir makan? Sebenarnya ada perbincangan. Majmuk Syarah Mazhab kata, Imam Nawawi kata boleh. Gitulah cerita dah. Sebab masuk dah. Gitu lah. Nah. Sunat menyedekahkan daging akikah yang masuk kerana Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah. Ya boleh beri hak masuk dah. Bahawa yang seperti itu sunat. Nabi kata ke Aisyah sunat. Kita masuk baru beri makan kat orang dah. Lagi ni tadi dah kalau kita beri daging korban ni beri itu mesti betul. Kalau beri pun tak apa dah, tapi molek masuk ni sunat masuk. Lepas tu kalau beri ikut dia nak jual aku nak gapo, kita tak wajib usul lah, gitulah kaedahnya dah. Dan dihantar walaupun orang kaya lah. Orang miskin kalau dalam korban tu orang miskin yang boleh buat gapo yang nak ni, tapi orang kaya tak boleh lah. Kalau nak jual tak boleh lah. Kalau kita tahu tak boleh. Ni ikut dia lah. Nah. Ni bukan tak wajib usul saja. Kalau kita tahu pun tak apa dah. Biar kau ikut dia tu buat jual ke apa tak kisah dah. Yang akikah tak terkait mana lah. Dan dihantar kepada fakir miskin. Jadi sunatnya masuk bawa hantar pada fakir miskin bersama-sama dengan kuahnya. Kena ada kuah sekali. Maka cara seperti itu lebih baik dari mengundang mereka. Lebih baik daripada kita akikah ni buat makan-makan kita panggil orang. Kita moleknya kita buat makan kita bukan panggil mai rumah kita pergi atas ke rumah dia dah. Namun lebih baik memberikan kaki kanan sampai ke batang peha binatang akikah kepada bidan. Tak tahulah ada dalil ke tak. Dalam keadaan mentah. Wallahu a'lam ni. Kalau kita dalil ni kita dengan gitulah nak pergi ke mahkamah tak ada. Dia kata buat apa kekan sampai ke batang peha binatang akikah pada bidan pun dah. Kena ada dalil dah. Inilah hukum akikah yang bukan wajib lah, kata sunat. Sedekah akikah yang wajib seperti nazar atau memang dikhususkan, maka wajib disedekahkan seluruh dagingnya yang mentah. Dah. Tadi tak wajib, tapi kalau wajib nazar dah. Kalau nazar maka dia tak boleh makan sikit abut pah. Dia kena bui habis. Kata orang lain lah. Inilah hasil diperkuat oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfahnya seperti yang terangkan dalam kitab Majmuk Syarah Mazhab dan Radah Talibin lah. Imam Nawawi dah. Sedangkan diperkuat oleh Syekhul Islam Zakaria An-Nasari dan Syekh Khatib Syarbini dalam kitab Mughni dan Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Nihayatul Mustahsyar. Bahawa akikah yang dinazarkan itu sama saja seperti yang tidak dinazarkan. Yang ini tidak wajib menyedekahkan seluruh daging yang mentah. Tak wajib. Walaupun nazar tu jadi wajib, tapi tak wajib sedekah berlaku. Boleh makan lah. Berdasarkan pendapat ini tidak ada pengaruh apa-apa selain dari wajib menyembelihnya sahaja. Wajibnya sembelih. Makan ni tak wajib. Makan beri sedekah, dia pun boleh makan dah. Gitulah dah. Dan baca ada bismillah wallahu akbar Allahumma hadza minka wa ilaika Allahumma hadza aqiqatu fulanin. Dah. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah ini dari pemberianmu dan kepadamu lah kembali. Ya Allah ini akikah si fulan. Ni cara kita niat nak korban nak sembelih tu dah. Sunat memasak daging akikah dengan manis kerana anak-anak lebih senang yang manis, tetapi kalau dimasak dengan rasa masam tidak dapat juga dikatakan makruh. Kata makruh pun tak boleh lah. Yang penting sedap lah.
Kerana tidak ada satu dalil jua pun yang melarangnya. Macam tadi lah. Nak kata ambil kutub ide ke kena dalil dulu lah. Begitu juga ni. Nak kata makruh kena ada dalil dulu lah. Sunat tulang binatang akikah itu tidak dipatahkan baik yang oleh berakikah atau oleh orang yang memakannya dah. Orang akikah tu masuk ke gapo tak patah. Ni ada riwayat Tirmizi lah, ada riwayat, tapi masalah hadis tu dhaif lemah dah. Hanya diceraikan setiap persendian tulang demi sempurnanya seluruh anggota anak-anak. Kalau juga dipotong tidak juga dapat dikatakan makruh. Tapi hanya dikatakan khilaful aula. Kalau potong patah tulang ni dikatakan khilaful aula. Tapi dalil hadis tu tidak kuat manalah. Oleh sebab itu setengah ulama tolak dah. Setengah kata molek dah. Sunat mencukur rambut anak-anak sudah menyembelih akikah. Dan sunat menyedekahkan nilai emas seberat rambut yang dipotong tadi. Kalau kita boleh timbang lah. Ni tahu lemah itu kurang tak. Dulu tok hak neraca timbangan hak kiri kanan tu dah. Tok rambut sebelah kanan alik kiri kita emas. Dia timbang. Dah. Dan kalau tidak diperolehi emas maka ditimbang dengan perak. Kerana disebutkan dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW menyuruh Fatimah menimbang rambut Husain dengan perak dan menyedekahkan nilainya kerana Fatimah hanya memiliki perak saja. Tu cerita dia dah. Kemudian Rasulullah memerintahkan memberikan tulang kaki akikah dan kias perak dengan emas. Lebih utama dan juga perempuan dikiaskan dengan lelaki. Tahu lah. Beri ke siapa dia tulang kaki akikah. Sunat mencicipkan kurma kering ke mulut anak-anak. Ini perintah ni dah. Kalau tidak ada boleh dengan kurma yang basah. Kurma kering tu kurma lah dah. Apa ni? Panggil apa? Ya, tamar dah. Kering dah. Bahasa ni panggil rutab dah. Dan kalau tidak dapat dengan sesuatu yang manis, kurma dimamahkan, digosokkan ke langit-langit mulut-mulut anak-anak agar sesuatu yang cicipkan dapat masuk ke dalam perutnya. Sikit-sikit jangan ibu banyak. Selok budak tu. Ni tak mestinya untuk guru tu. Ni ayah sendiri boleh buat ni. Tak ada ayat sini dah. Ambil berkat ni ikut sunnah Nabi. Ada dua, ada pendapat ulama kata nak berkat. Orang alim ke apa ni kedua. Tapi hak kuat. Yalah betul lah tu Nabi tapi tidak jadi amal yang sahabat bagi tu Nabi saja ada riwayat dah. Yang keduanya kerana nak suruh mani, nak suruh perbuatan tu sunnah Nabi lah. Budak kena rasa menemani. Dan hendaklah orang-orang yang mencicipkan itu adalah orang yang dikenal baik agar anak memperolehi barakah dengan ideonya yang bercampur dengan suatu cicipkan. Ni lah. Ramailah ulama kata begini lah. Cuma yalah zaman kita ni tidak seperti Nabi tu berkat sungguh dah. Orang itu lebih berpada-pada kata ada orang lain pakai kita sendirilah dah. Jangan nak tunggu tok guru setengah tu musim COVID ni lah. Panggil tok guru tok ustaz dah. Tok guru tu pun pernah kena COVID dah. Nak cena apa nak tahnik dah. Tak kena lah kita kata dah. Ia tidak wajib dah. Sunat pun tidak besar ada khilaf ada kata tidak ni tidak sunat pun dah. Tak apalah tu cerita dah. Makruh mengusap darah akikah ke kepala anak-anak kerana perbuatan seperti itu termasuk perbuatan jahiliah. Jangan ke sembilan-sembilan ambil darah kambing kau gapo ni selek kepala budak. Tu jahiliah lah. Namun perbuatan itu tidak juga dapat dikatakan haram kerana ada beberapa hadis yang dhaif yang menyuruh berbuatnya. Boleh kata haram ada dhaif ni lah bertentangan. Tapi kata berani kata haram juga. Kerana itu sebagai mujtahid berkata yang seperti sunat saja untuk tidak menyapu kat kepala budak. Ini ceritanya. Ada kata sebahagian ulama kata sunat tu terpaksa tolak lah benda tu pelik benar dah. Waktu kena mengaji hadis juga tak fakih ada kata penting fiqh daripada hadis sebenarnya paling sama-sama penting dah. Timbang taruhlah tidak ada muktamad mesti fiqh lebih penting ada. Kalau doa hadis pun tipu ke sama lah. Perawi dhaif dan lemah sangat pun dak. Dak pakar situ sama dak. Letih lah. Sekali letih kita jaga benda tak pedah. Gitulah. Sunat mengusap wangi-wangian ke kepala anak-anak sudah menyembelih akikah. Gitu kata bukan darah ni, wangi-wangi kepala anak-anak. Dan sunat diazankan di telinga anak-anak yang sebelah kanan dan iqamat pada telinga sebelah kiri ketika dilahirkan kerana hadis menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan azan ketika Hasan dilahirkan. Ada riwayatlah Hasan sajalah. Usia tak? Hadis ni pun tak ada ulama kata lemah dah. Ada kata ngaji detail katalah lemah. Tak apalah, tidak tekan kalau buat apa tak apa dah. Pasal ramai ikut nama kata sunat ni. Berbanding tadi tu ramai kata bid'ah ni, makruh. Kalau hak sapu
apa? Sapu darah ni. Ni dak ni. Hikmahnya bahawa syaitan mengganggu anak-anak ketika itu, maka disunatkan azan dan iqamah agar syaitan lari kerana mendengarnya. Ni pendapat ulama lah. Sebab apa tu? Penfikiran istihad ulama lah. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, barang siapa yang dianugerahkan anak hendaklah diazankan pada telinganya yang sebelah kanan dan diiqamatkan di telinganya yang sebelah kiri. Kerana nescaya tidak akan diganggu oleh umur sibyan. Umur sibyan ni itulah hak dia ganggu budak kecil ni. Itulah pendapat ulama ni. Ada berkata ni riwayat Baihaqi ni. Jadi masukkan dengan umur sembilan ialah jin perempuan yang selalu mengganggu anak-anak. Sebagai ulama mengatakan umur sembilan itu penyakit yang menyerang anak-anak pada masa kecil. Itu pendapat ulama lah. Dan sunat dibacakan pada telinganya yang sebelah kanan ayat yang berbunyi, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku melindunginya, anak-anak keturunannya, kepada pemeliharaan engkau dari syaitan yang terkutuk. Surah Al-Imran ayat 3 dah. Wa inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sebelah kanan kata dah. Sunat membaca surah Al-Ikhlas di telinga anak-anak agar yang pertama kali didengarinya di kala lahir adalah kalimah tauhid. Surah Allah. Huwa tu Allah lah. Jangan duk fikir Muhammad ke apa tu, apa panggil Nur Muhammad walatul wujud tu ni. Betul-betul Allah saja yang Maha Esa, bukan Nur Muhammad capur sekali buat ada dak dah. Sunat memberi nama pada hari yang ketujuh atau pada hari kelahirannya. Kalau tidak ingin mengadakan akikah pada hari ketujuh sekalipun. Kena beri ketujuh lah. Sekalipun anak itu meninggal sebelum mencapai usia 7 hari pun dah. Akikah tu dia kata sunat juga walaupun anak tu mati. Namun sunat menamakan anak yang keguguran dari kandungan ibunya kalau sudah ditiupkan sari roh padanya. Dan kalau tidak diketahui apakah lelaki atau perempuan, hendaklah diberi nama dengan nama yang sepatutnya bagi lelaki atau perempuan seperti Hindu atau Talha. Ini Talha ni lelaki pun boleh, perempuan boleh, sama-sama dah. Gitulah. Baik Sarah lah. Adalah kita ni Melayu tin saja dah. Gitu dah. Sunat memberi nama kepada anak dengan nama yang baik kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama-nama orang-orang tua kamu, kerana itu baikilah nama kamu. Hadis Abu Daud Ahmad dari Abu Darda. Gitulah. Jadi anak ni dia cerita saat ni mati pun beri nama lah. Kalau tahu tin jatuh pun, kalau tak tahu keguguran setahun mana pun, kan jelas lah nampak ada roh ni lah. Nampak macam orang kata nampak ke satu nak beri nama kan. Gitulah. Cuma ni tak tahu tin jatuh kat kira boleh salah satu dah. Nama boleh tengah-tengah ni. Jatuh boleh tin tulis nama ni ni. Nama yang terbaik adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Nama terbaik lah. Yang lebih baik lagi nama Haris dan Humam. Yang lebih baik Abdullah dan Abdul Rahman terbaik dah kalau kira dah. Boleh lah Haris dan Humam. Tidak makruh menamakan anak dengan nama Nabi seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Kerana terangkan dalam hadis, memberi nama anak dengan nama Muhammad itu punya berapa kelebihan. Kalau kira Musa, Isa ni bukan bahasa Arab dah. Ibrahim, Nuh, Adam dah. Bukan bahasa Arab pun. Dia tu molek ke nama Nabi dah. Nama Rasul. Ibn Abbas berkata, idza kana yaumul qiyamati akhrajallahu ta'ala ahli at-tauhid minan nar wa awwalu man yakhruju man wafiqa ismuhu isma nabiyyi idza kana yaumul qiyamah nada munadid ala man ismuhu Muhammad falyadkhulul jannata karamatil nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba hari kiamat, Allah mengeluarkan ahli tauhid dari dalam neraka dan orang pertama dikeluarkan adalah orang yang namanya sama dengan nama Nabi. Apabila tiba hari kiamat, orang yang menyeru siapa yang namanya Muhammad, maka masuklah ke dalam syurga untuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Sam'in. Masalah lah. Riwayat yang tidak kuat ni Ibnu Sam'in ni tak tahulah sama mana bukan kita hadis muktabar dah. Kita kira dhaif lah hadis ni dah. Nak tekak tak boleh 100% dah. Apabila melibatkan akidah, melibatkan perkara-perkara yang ni pun melibatkan akidah, dia hadis dhaif tak boleh gila dah. Gitu dah. Tapi tetap ada kelebihan lah nama Muhammad ni. Walau hadis tak kuat sama mana pun, tetap ada kelebihan nama Muhammad ni. Tidak makruh menamakan anak dengan nama malaikat seperti Jibril. Nama makruh menamakan anak dengan nama yang jelek seperti Harb. Apa ni? Marwah.
Marwah tak boleh. Syihab. Syihab tak boleh juga dah. Syihabuddin yang kita ramai dah. Jitnar, syaitan ni. Dan Qabih. Ni memanglah dah. Dan juga makruh memberi nama dengan nama diambil dari erti yang buruk, yang jelek. Nama seperti nama Aflah, Yasar, Rabah, Nabi. Nabi nama tak banyak. Nafi, Barkah, Najih, Salamah, Dambar. Capu ni. Baca jauh. Tiada makruh menamai dengan nama malaikat seperti Jibril. Makruh menamai dengan nama yang keji seperti Harb dan Marwah dan Syihab dan Himar dan Syaitan dan Qabih. Sekat tu lah. Dan lagi makruh menamai dengan nama yang diambil sempena jahat apabila dikatakan dia. Tiada seperti tiada seperti Aflah dan Yasar dan Rabah dan Nafi' dan Barakah dan Najih dan Selamah dan Baruk. Kan tak tahu ni. Tapi yang penting kalau nama tak lagi ada. Kira gini lah, kalau nama terus suhu jahat tak boleh. Bubuh nama gitu lah kira. Sunat mengubah semua nama yang jelek di atas dan nama yang sangat dimakruhkan. Sangat dimakruhkan lah. Jadi ubah nama bukan makruh tak boleh nama tu tukar. Makruh beri nama dengan nama yang mengandungi kedustaan seperti Situn Nas. Situn Nas, Situl Ulama, Situl Arab, Situl Qada. Nipu belakang maksudnya. Kerana nama seperti itu tidak pernah terjadi. Haram memberikan nama anak dengan nama Malikul Mulk. Kerana tidak pantas nama itu selain daripada Allah Ta'ala sahaja. Haram memberikan nama Abdul Ka'bah, Abdul Nar, Abdul Ali, Abdul Hasan. Tak boleh berlaku ni. Ni orang Syiah apa ada ni nak. Kerana yang memberikan keraguan yang mungkin dapat membawa erti menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Bukan maksud dia nak syirikkan Allah dengan Ali Husin apa Syiah ni. Para ulama berbeza pendapat tentang nama Abdul Nabi. Sebahagian besar ulama mengatakan haram juga. Abdul Nabi pun haram juga. Dengan alasan seperti yang disebutkan di atas. So lagi tempat kita ni Abdul Manah ni. Abdul Manah nama zaman jahiliyah, zaman syirik tu. Abdul Manah apa tak boleh bubuh nama tu dah. Manah tu nama berhala dah. Pendapat yang diperkuat oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah. Menurut sebagian ulama diperbolehkan memakai nama itu. Setengah ulama kata boleh. Jika dikiaskan nama itu nisbah kepada Nabi. Hamba kira hamba ni lah, hamba biasa. Tapi masalahnya cari khilaf jadi lah. Pendapat ini perkuat oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Dan juga haram menamakan. Jadi Nihayah yang kata boleh. Walau semua kata boleh lah. Gitulah kita kata dah. Dan juga haram menamakan dengan nama Syahansyah. Syahansyah dah. Qadil Qudat. Jarullah. Raqiqullah. Dan sebagainya kerana memberikan keraguan akan yang dihadirkan. Maksudnya apa ni? Qadidul Qudat apa ni? Qadil Qudat apa? Tok Qadi yang raja sekali raja, Qadi sekali Qadi gitulah maksudnya dah. Jadi seolah-olah macam itulah dah. Serupana Tuhan dah. Para ulama berbeza pendapat tentang nama Qadiul Qudat. Qadiul haralah. Tapi ada hak kata boleh Qadiul Qudat dengan Hakimul Ahkam, tapi kita kira haralah nak. Azra'i menukilkan dari sebagian sahabat nama yang seperti itu haram, dan menurut Qadi Abu Talib diperbolehkan. Dan difahami dari ucapan Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, nama yang seperti itu diperbolehkan. Tapi Syekh Ibn Hajar kata boleh pula dah. Qadiul Qudat dan Hakimul Ahkam. Tak apa-apa tak molek lah. Sekadar boleh dengan haralah, apa makruh dengan haralah gitu kira dah. Haram memakai nama dari sebagian pendapat orang awam dikala mengangkat sesuatu dah. Alhamdulillah Allah. Alhamdulillah Allah gitulah. Alhamdulillah Allah. Alhamdulillah Allah gitulah. Jadi dia kata haram juga dah. Tidak mengapa memberi gelar dengan gelar yang baik seperti Zainul Abidin dan Nuruddin. Terkecuali dengan nama yang diperluas pemakaiannya oleh kebanyakan orang. Sehingga memberi nama bagi mereka yang rendah martabatnya dengan Fulamuddin.
Jadi Zainul Abidin dengan Nuruddin ni sebenarnya tak molek, tapi dia boleh kayak gitulah asalnya. Fulanuddin tak boleh dah. Dia agama tak boleh lah. Fulanuddin tu tak boleh lah. Dah. Fulanuddin tak boleh. Zainul Abidin ataupun Nuruddin tu boleh lah dah. Sunat bagi anak, murid dan budak tidak menyerupai nama orang tua, nama guru dan nama tuannya dah. Sunat lah. Sunat menyandarkan, tapi Imam Ghazali dah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad dah. Siapa kau ni mau kita resi dah. Dah. Kaki Imam Ghazali dah. Sunat menyandarkan pada nama anaknya pada orang yang punya kelebihan dan para ulama dan orang yang soleh. Baik lelaki maupun perempuan dengan menyandarkan pada anaknya sekalipun mereka tidak mempunyai anak, seperti Abul Hasan. Dah. Dan sunat dengan nama anaknya yang tertua dah. Boleh lah bernama dengan Abul Hasan ke ayah pada Hasan dah. Orang soleh lah Hasan tu tak. Haram berkunyah dengan nama Abul Qasim. Abul Qasim saja tak boleh lah. Abul Qasim ni nama Nabi lah. Baik yang memiliki kunyah itu bernama Muhammad ataupun bukan. Memiliki kunyah tu nama ayah dia. Orang tu nama Muhammad dah. Qasim bin Muhammad dah. Kalau Qasim bin Muhammad tu siapa nama Nabi dah. Tak kira lah kunyah nama Muhammad atau tidak mengikut mazhab kita lah. Ada khilaf. Cuma kita kata haram mazhab kita lah. Baik pada masa Nabi ataupun bukan masa Nabi. Zaman ni pun tak boleh juga. Abul Qasim tak boleh. Walaupun tak timbul selaru kata pun tak malik juga. Asal-asalnya kerana selaru dah. Ada panggil Abul Qasim pada orang lain. Tu kan Nabi. Nabi kata bawa nama tu. Abul Qasim hanya Nabi dah. Gitulah. Bila diperkuat oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Maksudnya tak boleh. Pas zaman ni pun tak boleh. Bawa nama Abul Qasim dah. Tetapi haramnya itu hanya bagi memberikan kunyah saja. Bukan yang memanggil dan yang dipanggil. Dengan memberikan kunyah orang yang fasik. Dan yang bid'ah. Jadi haram tu orang beri dah. Orang hak dia terima panggil itu nak gana dia dah. Dengan memberikan kunyah orang fasik dan yang bid'ah dan orang yang bukan Islam kerana takut akan terjadi fitnah atau kerana memperkenalkannya seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Ni haramnya orang gelar lah. Orang tuduh orang lain Abu Lahab dan Abu Jahal dah. Jadi benda ni seolah-olah kita tuduh kafir lah dah. Gitulah dah. Sesungguhnya jangan seorang memberikan kunyah untuk dirinya terkecuali yang masyhur dengan kunyah itu atau tidak dikenal terkecuali dengan kunyah itu saja ni. Jadi dia orang lain terlebih nama kunyah ni. Kunyah ni Abu Qasim, Abu Gapo dah. Haram memberi gelar laqab seseorang dengan yang dibencinya seperti Amak dah, Buto, Gapo, Ahwal dan Arash. Sekalipun ia sendiri mempunyai sifat itu terkecuali memberitahu kepada orang kerana ia tidak dikenal kecuali dengan laqab itu dah. Buto kalau gelar buto tempel ke apa tak boleh lah kita beri nama gitu kecuali kalau orang sebut ni Husin mana tak kenal dah. Husin buto ke Husin tempel ke baru kenal. Tu pasti dia lah nak guna dah. Setakat tu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.